yang antaranya yang dilazimi baginda Nabi SAW membacanya sebelum tidur lah, iaitu surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Jadi surah Al-Mulk ni dia surah yang ke-67 dalam mushaf. Muka surat berapa? 5? 562. Dan dia surah yang terdiri daripada 30 ayat, yang mana ada 3 surah dalam Quran yang mengandungi 30 ayat dalam Quran. Pertama surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah ada 30 ayat. Kedua surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ada 30 ayat. Dan ketiga surah Al-Fajr dalam juzuk ke-30. Surah Al-Fajr ada 30 ayat. Surah Al-Fajr surah nombor 89. Jadi surah As-Sajdah surah 32 dalam Quran, nombor 32 surah tu. Kemudian surah Al-Mulk surah ke-67. Kemudian surah Al-Fajr surah yang ke-89 ada 30 ayat. Jadi ini saja surah yang ada 30 ayat dalam Quran. Dan Nabi suka untuk membaca antaranya dua surah, surah As-Sajdah dengan surah Al-Mulk. Jadi digalakkan untuk kita juga membacanya. Antaranya surah Al-Mulk ni dia disebut Al-Munjiyah. Nama surah Al-Mulk ni adalah Al-Munjiyah. Kenapa? Surah Al-Mulk ni menyelamatkan manusia daripada azab kubur. Al-Munjiyat pun ada. Itu beberapa antara nama surah Al-Mulk. Kemudian dari segi turunnya surah ni, di surah ni Makkiyah. Surah Makkiyah maksudnya apa? Makkiyah ni ada berbeza pendapat. Ada yang ambil dari segi zaman, ada yang ambil dari segi makan. Di nuzul Quran ni turun, dia ada tempat ataupun masa dia. Jadi penurunan Quran ni dia ada makan dan tempat dan masa. Makan ni tempat, zaman ni masa. Jadi dari sudut dua ni dia bagi lagi dua lah. Madinah ataupun Makkah. Dia sebut Madaniyah dengan Makkiyah, kedua-duanya. Samalah. Madaniyah, Makkiyah. Jadi ada surah yang turun, kalau ikut yang tempat, surah tu turun di Madinah atau Mekah. Tapi ada garis di antara dua ni ada dua lah. Jadi kita nak pilih mana satu yang dimaksudkan turun tu, yang lebih tepat zaman, masa lah. Sebab waktu penurunan ayat-ayat Allah ni, Nabi ni bukan duduk, Nabi dapat wahyu bukan setempat je, dua tempat ni saja, tidak. Nabi berdakwah di banyak tempat. Nabi pernah pergi Taif, kan, berdakwah di sana.
dan beberapa tempat lagi yang lain. Dan juga ketika di Madinah pula, Nabi kadang keluar perang di mana? Di Uhud, di Tabuk dan sebagainya. Dan ketika itu juga sangat perang juga ada kala waktu yang wahyu itu turun. Sebab itu disebut sebenarnya lebih tepat Madaniyah dengan Makkiyah disebut masa turun. Iaitu fasa Nabi telah berhijrah ataupun fasa sebelum hijrah. Itulah maksud dia. Jadi bila sebut surah ni Al-Mulk ni Makkiyah, maknanya apa? Turun sebelum hijrah, bukan tempat Mekah tu. Tak semestinya lah. Turun sebelum hijrah. Okey. Baik. Jadi ayat ini kita tadabbur ayat surah Al-Mulk. Kita tengok beberapa ayat yang kita sempatlah untuk perhatikan. Ayat yang pertama, siapa boleh baca kan? Baca ayat pertama imam, nak baca sedap. InsyaAllah. Boleh tak imam kita buat macam tilawah sikit kan? Imam baca, kita ikut. Ada kan mic? Ya. Saya tuliskan ayat. Ya? Boleh kan? Boleh baca dulu kan? Ayat 1 lah. Ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okey. Ini surah Al-Mulk yang kita pun banyakkannya dah hafal kan? Alhamdulillah. Baik, mula dengan Tabarak. Jadi Tabarakallazi. Baik, kita terjemahkan, tengok ayat ni. Tabarak maknanya apa? Dalam terjemahan dia Maha suci, Maha berkat. Sebenarnya terjemahan dia kalau kita nak ikut makna dia berkat. Jadi Tabarak ada banyak makna dalam tafsiran dia lah. Ada juga sebut Ta'azama, iaitu Maha Agung. Ada yang sebut apa dia? Maha Suci ya. Ada juga yang sebut Maha Berkat, yang gunakan nama berkat. Barak sendiri ya. Jadi daripada Barakah ini sebenarnya sirah fi'il
yang mana sirah mubalaghah, yang menunjukkan makna yang berlebihan lah. Sebab tu kita sebut maha tu. Dia sebut maha maknanya berkat, iaitu yang dimasukkan berkat ni apa? Berkat ni berperkataan birkah. Birkah ni kalau antara makna dia adalah well ni bahasa Inggeris. Bahasa Melayu dia perigi, kolam. Birkah. Dan dia sebut birkah ni dia ada, kita ambil 4 perkara yang wujud. Al-khair juga makna dia sebenarnya kebaikan. Berkat maknanya kebaikan. Kebaikan yang bagaimana? Pertama, ziyadah al-khair, iaitu kebaikan yang bertambah. Pertama makna dia sentiasa bertambah. Bila sesuatu tu baik dan dia bertambah, itu nama dia berkat. Ziyadah. Yang kedua, kathir. Sifat dia mesti banyak. Ini yang kedua. Yang ketiga, daim. Daim ni maknanya apa? Kekal. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, nama ni maknanya berkembang. Jadi kalau ada 4-4 ni, nama dia apa? Berkat. Ada 4-4 ni, nama dia berkat. Sesuatu yang bertambah-tambah kebaikannya, sesuatu yang banyak kebaikannya, sesuatu yang kebaikannya kekal, dan sesuatu yang sentiasa berkembang, ataupun ni subur. Lebih tepat yang itulah subur. Subur ni macam kita tanam pokok, dan kadang-kadang yang penanam tu pun dah meninggal pun, durian tu boleh makan lagi kan. Contohlah, sampai ke anak cucu. Ini berkat. Jadi disebut tabarak, maha berkat Allah. Sebab itu disebut juga maha suci Allah. Iaitu suci ni disebut bila digunakan maha suci, kasabaha ni, suci ni maknanya menyucikan Allah daripada sifat lemah, sifat tercela, aib. Allah tidak ada sikit pun kelemahan daripada hal-hal tersebut. Sebab itu kita ucap subhanallah, supaya kita sucikan Allah daripada kita punya fikiran yang buruk terhadap pencipta kita. Contoh, kita doa, kita dapat musibah, kita rasa macam Allah nak zalimi kita. Itu satu perkara yang buruk bagi seorang hamba untuk memikirkan tentang hal itu kepada pencipta dia. Sebab itu, untuk bersihkan kita ni daripada fikiran buruk, sangka buruk terhadap pencipta ni, Nabi suruh apa? Zikir subhanallah selalu ni. Itu juga antara ni. Baik. Antara surah yang dimulai dengan ni, berkat ni, kita tengok yang paling sebenarnya memberi berkat apa dia? Berkat. Jadi Allah sebut lagi satu dalam surah. Cuba buka surah Al-Furqan. Surah Furqan nombor berapa? 25. Ayat surah 25 ayat pertama. Ayat 1. Suara saya dengar je kan? Saya tak buka. Tak apa.
Clear Surah 25 ayat 1. Cik Imam baca sini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم 359 Muka surat 359. Boleh sama-sama boleh. Kalau ada handphone boleh buka handphone tak apa. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون Alamin nazira. Di dalam ayat ni Allah mula dengan Tabarak juga. Di dua surah yang ni dimula dengan ni. Tabarakallazi biyadihil mulk. Kemudian tabarakallazi nazzalal furqan. Maha berkat. Allah ni zat yang menurunkan al-furqan. Dan di sini tak guna nama al-Quran. Tapi mengguna nama sifat Quran sebut. Apa dia? Quran itu furqan. Quran itu sesuatu yang dapat membetulkan yang salah. Quran itu dapat mencerahkan yang gelap. Quran itu dapat membezakan di antara hak dan batil. Jadi sesuatu yang membawa manusia ni kepada hal ini, inilah kebaikan yang paling sempurna. Sebab apa? Kebaikan ini sifat dia kekal, furqan ni. Kerana kita akan menuju ke satu hari yang benar, yang kekal nanti. Sedangkan kebaikan yang lain manusia rasa itu satu yang baik untuk dia, contohnya harta dan sebagainya, dan dia bimbang kehilangan hal tersebut, tapi dia tak ada furqan. Adakah kebaikan itu kekal lepas dia mati? Tak ada. Habislah, semua itu habis. Korun lagi banyak, Fir'aun lagi banyak pengikut dan harta dia semua kan, tapi rasa macam baik masa dia hidup. Tapi bila dah mati pun dia kata apa? Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Harun ni. Menyesal dia. Demikianlah. Sebab itu ni nak digambarkan apakah berkat yang kita sepatutnya cari sebenar melalui apa? Quran itu sendiri. Ajaran Rasulullah SAW. Dan inilah berkat yang Allah sebut juga. Cara dia jangan apa? Dengan kita perhatikan ayat-ayat ni antara dia. Cuba tengok dalam surah 38 ayat 29. 38 ayat 29. Dia relate daripada ayat tadi yang kita baca, surah 25 ayat 1, yang mana Allah sebut maha berkat Allah yang menurunkan Al-Furqan tadi, pembeza ke atas hamba-Nya Nabi Muhammad SAW, supaya apa? Ia menjadi peringatan untuk sekalian alam ni. Untuk alam ni. Kemudian bagaimana caranya Quran ni dapat peringatan ni? Allah sebut lagi dalam surah ni. Dan Allah mulakan dengan berkat juga. Cuba tengok muka surat 455. Fadal. Iqra. 29. Ya, ayat 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وليتذكر أولو الألباب.
Jadi Allah sebutkan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkannya kepada engkau, mubarak. Jadi dia sama daripada wazan yang ni, baraka. Baraka. Jadi bila disebut mubarak, mubarakun, ni nama dia isim maf'ul. Isim maf'ul ni satu benda yang dia pasif. Maksudnya apa? Penuh keberkatan ataupun dia diberkati. Sesuatu yang diberkati oleh Allah lah. Jadi itulah Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, iaitu Quran ini sentiasa diberkati. Maknanya apa? Dia sebut macam ni. Ada tak waktu tertentu berkat dia boleh hilang? Dan boleh tak seseorang tu mencari berkat selain daripada Allah dengan Quran ni? Tak boleh lah. Yang boleh memberkati Quran hanya Allah. Sebab tu dia kata mubarak. Quran itu diberkati siapa yang turunkan tu, yang berkat dia, Quran. Dan siapa yang ambil Quran sebagaimana pemberi berkat kepada Quran, itulah yang dia dapat berkat Quran tu lah. Sebab itu Quran ini boleh jadi hujah yang menyelamatkan kita, dan juga boleh jadi ancaman kepada manusia itu. Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Quran boleh jadi satu hujah yang akan bela seorang kalau dia gunakan Quran tu dengan cara yang betul. Dan juga Quran juga boleh jadi apa? Pendakwa yang menyebabkan dia dicampak dalam neraka. Waliyazubillah. Sebab apa? Hak mutlak untuk seorang itu diberkati dengan pengambilan dia, dengan dia benar-benar mengambil Quran ini mengikut acuan yang Allah kehendaki, bukan yang dia fikir ikut cara sendiri dia. Jadi Quran ni mubarak. Dengan cara apa? Allah kata liyadabbaru ayatih, supaya mereka tadabbur. Apa makna tadabbur? Tadabbur maknanya macam kita buat ni lebih kurang. Dan banyak lagi cara lain. Antaranya tadabbur dia dengan Quran, dengan ayat Quran yang lain. Ini paling selamat lah. Dan tak banyak huraian. Ada huraian tu ada banyak cara lah. Dengan dengan Quran yang bil maksur, menurut kata ulama salafus soleh, ataupun dengan bahasa. Tapi yang ini yang lebih ringkas dengan ayat-ayat daripada ayat yang lain lah. Baik. Jadi kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, penuh keberkatan. Yang mana macam bagaimana manusia nak dapat berkat Quran? Apa dia kena buat dengan Quran? Tadabbur ayat-ayatnya. Kemudian baru Allah sebab apa? Waliyatazakkara ulul albab. Apa tujuan tadabbur? Untuk manusia itu mendapat peringatan. Jadi cara kita nak dapat peringatan Quran bukan baca je macam mentera, tak. Tapi dengan tadabbur. Dan dengan tadabbur itu mengukuhkan, membetulkan Furqan tadi. Manusia faham apa yang Allah peringatkan, dia ambil sungguh-sungguh, dan dia faham apa dia kena bertindak. Ketika itu Furqan masuk dalam jiwa dia. Ni. Itulah fungsi Quran. Apa cara lagi seterusnya? Adakah dia boleh sekadar reaksi minda saja? Reaksi minda kita kata. Okey, saya dah tahu. Oh, ini tak. Dalam ayat surah 6. Ayat 155. 6 ayat 155. Jadi bukti dia benar-benar dapat peringatan, dia akan buat macam Allah suruh dalam ayat ni. Allah perintah untuk ikut. Cuba baca ayat tu. Surah 6 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 149. Muka surat 149. 149. Ya. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun.
fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza kitabun, dan inilah sebuah kitab yang kami turunkannya penuh dengan kebaikan. Siapa ambil kitab ni dia akan dapat semua ni. Kekal sampai mana? Sampailah selepas dia mati masih dapat lagi kebaikan tersebut. Dan apa cara dia kena buat? Quran ni memang furqan. Pertama, dia kena berusaha untuk keluar daripada kejahilan dengan cara ambil dia mentadabbur ayat-ayatnya dan supaya dapat peringatan. Lalu dia kena buat apa? Fattabi'u, ikutlah perintah dalam Quran. Kalau dia tahu tapi tak ikut perintah, tu siapa? Perangai siapa? Bani Israel lah. Dia ada Nabi, mukjizat dapat depan mata, betul. Tapi apa? Diingkar. Allah kata, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tasluna al-kitab afala taqilun. Adakah kamu suruh orang buat baik, kamu tak buat? Dia tahu. Adakah kamu tidak ada akal alasannya? Jadi fattabi'uhu wattaqu, dan maka dia kena ikutlah segala perintah dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat daripada Allah. Inilah keberkatan yang sebenar-benarnya. Jadi ini yang kita nak fahamkan dulu. Kerana itulah Allah sebut tabarakallazi biyadihil mulk. Kerana itulah Allah sebut surah ini, dan Nabi anjurkan kita baca sebelum tidur, sebab kita tidur ni paling dekat dengan mati. Mudah-mudahan dengan kenapa dia menjadi munjiat yang menyelamatkan kita? Sebab makna dia sendiri. Kehebatan surah ni sebab apa? Terletak pada tukar. Tak dengar? So, okay, dia. Jadi keberkatan ni terletak pada makna-makna yang kita bacakan. Kita kena, sebab itu di samping kita baca, tengoklah makna dia sebelum tidur tu sebenarnya. Dia bukan baca ni macam pendinding mentera-mentera sekadar itu, tidak. Dia lebih daripada itu. Makna itu amat penting. Makna yang difahami itu amat penting. Jadi, maha berkat Allah, iaitu yang biyadih, yang kita masuk seterusnya. Jadi ini makna berkat yang nak fahamkan dulu. Berkat ni bila seorang itu, walaupun dia ada semua segala kemewahan, itu bukan berkat, itu istidraj. Itu boleh jadi istidraj. Jangan sangka, oh ini tengok Allah sayang kita, Allah suka saya ni, semua kita buat semua sukses. Dia kesian dia, asyik sakit, bisnes tak jalan, sedangkan dia apa? Culas dalam solat dan sebagainya, dia perasan. Jadi ramai manusia perasan bila Allah zahirkan nikmat kat dia. Disangka itu satu berkat, tanda Allah sayang dia. Kan? Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada manusia yang bila Allah uji dia dengan Allah beri dia kemuliaan, Allah beri dia semua nikmat, lepas tu dia kata Tuhan aku muliakan aku. Ini sedangkan itu istidraj untuk dia. Tanda berkat ini adalah walaupun seorang itu kadang-kadang tidak memiliki apa-apa, walaupun dia tertimpa dengan kesusahan, tapi dia boleh sabar dengan ujian tu, maka hidup dia berkat. Dan juga kalau dia dapat nikmat pun, dia tahu nikmat ini ujian dan dia gunakan untuk jalan Allah, maka itu baru berkat. Baru dah dapat. Sebab itu dia, berkat ni sebenarnya apa? Orang yang ada furqan dalam jiwa dia. Walaupun dia ditimpa nikmat, dia jadi macam Nabi Sulaiman. Dia kata apa Nabi Sulaiman? Dia dapat nikmat, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkura am akfur. Ini adalah ujian, ini adalah daripada Tuhanku untuk uji aku sama ada aku bersyukur atau aku kufur. Baik. Jadi seterusnya Allah menyatakan tentang kehebatan dia, allazi biyadihil mulk, iaitu yang di tangannya kerajaan, ataupun di sini dimaksud apa? Kekuasaannya, kerajaan. Kita kalau polis, kerajaan ni apa? Kekuasaan lah. Kerajaan, bayangkan siapa boleh lawan.
Jadi kerajaan ni dia lebih besar daripada banyak perkara. Baik. Kalau kita kata seorang perompak datang, kan, ataupun polis lah depan mata. Polis tu ada, di tangan polis tu ada pistol. Contohnya, apa kita rasa? Rasa gerun ke rasa relax je? Ni penjenayah ni tadi. Polis tu pula ada senjata pula lagi. Rasa gerun tak? Kalau lain pula, kalau perompak pula datang, tangan kosong je, kita tak takut sangat. Tapi tangan dia nampak memang ada parang kat tangan dia. Rasa macam mana? Takut. Kita akan cari jalan macam mana nak selamat dan sebagainya lah, kan? Tunduk lah. Allah ni dia, tujuan dia cakap macam ni, Allah berfirman ni, antaranya sebab apa? Yukhawifu bihi ibadih, untuk menakutkan hamba dia. Sepatutnya bila baca pertama, ayat pertamanya mana menjawab kita ni, apa dia? Ingat balik rasa gerun kepada pencipta. Kenapa? Di bawah kekuasaan ini segala kerajaan yang ada di muka bumi ni. Segala kerajaan. Kemudian wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi qadir ini khabar ni kalau dalam bahasa lah. Jadi kalau biasanya kita sebut qadir ni duduk depan ni. Kat sini qadir. Jadi kalau kita sebut biasanya apa? Dan dia adalah maha berkuasa ala kulli syai', di atas setiap sesuatu. Itu biasa. Dia maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Tapi dalam ayat ni, dan dia atas setiap sesuatu adalah maha berkuasa. Jadi dia ada satu nilai berbeza sikit daripada biasa. Kalau kita kata ayat secara direct, contohnya saya, macam mana kata, ini nak menunjukkan kepada apa? Segala sesuatu ini di bawah kekuasaan Allah. Segala sesuatu di bawah kekuasaan Allah secara mutlak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia di atas segala sesuatu, di atas adalah maha berkuasa. Kemudian Allah ceritakan, Allah sebutkan allazi khalaqal maut. Apakah tanda kekuasaan dia yang paling besar? Antaranya Allah sebut mula-mula sekali. Apa dia? Jadi allazi ni badal. Jadi iaitu yang. Jadi pada Allah sebut semua tadi, pertama dia ni, pertama ada kerajaan dan boleh buat apa saja dalam kerajaan tu. Dia ada kerajaan dan dia boleh buat apa saja kepada kerajaan tu. Ni yang kedua. Kalau manusia ada kerajaan tak? Sekarang ni Malaysia ada kerajaan. Kerajaan Malaysia ni boleh buat apa saja tak kat kerajaan dia? Tak boleh. Tengoklah macam-macam. Banyak tak kerajaan kat dunia ni yang dia sangka dia boleh buat apa saja, lepas tu dia tumbang, ada tak? Ada. Yang Allah ni sifat dia sempurna semua sekali ya. Dia memiliki semua kerajaan yang ada di langit, di bumi, di dunia dan di akhirat. Kerajaan ni dimasukkan apa dia? Ada 4. Al-Mulk, Al-Mulk ni maksudnya pertama As-samawa wal ard, langit dan bumi. Yang kedua ad-dunya, fid dunya wa al-akhirah, kerajaan kat dunia dan akhirat. Ada ayat dia tapi kita ringkaskan. Baik. Allazi khalaqal maut. Kemudian Allah nyatakan dialah yang khalaqal mauta. Khalaqa apa? Mencipta. Dia telah mencipta al-mauta, kematian dulu kan. Allah sebut kematian dahulu. Kemudian wal
dan kehidupan. Ini tartib. Yang kita selalu sebut hidup dulu ke mati dulu? Hidup dulu kan. Sebenarnya kita ni mati dulu ke hidup dulu? Ada tak ayat lain yang sebut macam ni? Tengok ayat Quran yang lain. Cuba tengok surah Al-Baqarah. Ayat 28. Ayat 28. Sila Imam. Surat 5. Surat 5. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Kaifa takfurun? Bagaimana kamu boleh kufur, ingkar kepada Allah, tidak percaya kepada Allah. Kufur lawannya iman. Iman ni percaya, yakin. Kufur tidak percaya dengan janji Allah dan tak yakin. Sehingga dilupakan akhirat. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, sedangkan dulu kamu mati. Sebelum kita ada maknanya apa? Kita mati. Dalam surah apa? Surah Al-Insan. Apa surah Al-Insan mula dia? Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Tidak ingatkah manusia dulu satu masa waktu dunia ni dah berlalu panjang lah, kamu tu secebis daripada waktu dunia ni hidup. Kamu belum ada lagi. Yang mana lam yakun syai'an mazkura, kamu belum lagi jadi sesuatu yang boleh disebut. Iaitu yang dibuang je. Iaitu kita ni apa? Air yang hina. Bahkan sebelum itu kita tak wujud apa-apa pun. Bila kita lahir, kita dapat nama. Ketika itu dimuliakan dan diberi pula pangkat dan sebagainya. Ketika itu manusia dah lupa siapa diri dia. Jadi Allah tanya, macam mana kamu boleh kufur sampai macam tu? Wa kuntum amwatan, sedangkan dulu kamu tak ada apa-apa, kamu mati. Itulah maksudnya mati dulu. Bila kita rasa hidup dulu, rasa tak sedar diri sikit. Sedangkan kita dulu tak ada apa-apa. Lalu Allah yang hidupkan kamu. Fa ahyaakum, lalu dia yang hidupkan kita ni. Jadi manusia ni hidup pun penuh dengan kehinaan sebenarnya. Lepas tu manusia hidup keluar daripada mana? Dua lubang kencing. Kan? Ayah dan ibunya. Dua kali keluar. Daripada dua lubang yang kencing. Tapi Allah muliakan dia. Sebab itulah manusia sepatutnya perlu bersyukur. Hanya itu sepatutnya pun cukup dah. Tak payah fikir nikmat yang lain. Dengan dia dihidupkan dan dimuliakan daripada asalnya hina tadi, itu sudah cukup untuk dia ni bersyukur kepada Tuhan dia. Tak ada alasan lain lagi dah. Jadi kemudian dalam surah 41 surah 40 ayat 11. Ini pula cerita ketika akhirat nanti. Surah ni tak habis lagi 28 ni tadi. Kemudian Allah kata summa yumitukum, kemudian nanti kamu ingat, kamu bukan hidup je, kamu akan mati balik. Summa yuhyikum, kemudian kamu akan dihidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un, kemudian kamu akan kembali untuk dihisap. Dan ketika ini terjadi, apa manusia pula akan cakap? Ni rakaman dalam surah ni. Surah 40 ayat 11. Boleh baca tak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu rabbana amattana ithnatayn wa ahyaytana ithnatayn. Qalu Rabbana amattana
اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل فهل إلى خروج من سبيل. Diqalu, nak manusia akan mengakui nanti, Rabbana, wahai Tuhan kami, Engkau telah matikan kami 2 kali. Masa sebelum kami ada, kemudian Engkau hidupkan kami di dunia, kemudian kami mati lagi. Wa ahyaitana tsnatain, dan kami juga Engkau telah hidupkan kami 2 kali. Ketika di dunia Engkau hidup dengan uji kami. Ada orang yang Engkau muliakan dengan ujian kesenangan, ada orang yang Engkau uji dengan ujian kesusahan. Kemudian Engkau matikan. Engkau setelah itu Engkau matikan dan Engkau hidupkan kembali untuk dihisap. Ini pengakuan. Fa'tarafna, kami mengaku hal ini sekarang. Lalu fa'tarafna bizunubina, dan kami akui dosa-dosa kami itu dengan melupakan hal ini. Iaitu di dunia dulu kami tak fikir tentang perkara ini. Fahal ila khurujin min sabil, adakah jalan nak keluar daripada ni? Jadi dia nak lagi, dia dah nak mati balik, nak hidup balik lagi sekali, nak hidup lagi kat dunia balik. Jadi kita kira ini telah terlambat. Jadi Allah ciptakan hidup dan mati untuk semua manusia ni. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis dia, mali wa malid dunya, apalah ada dengan aku dengan dunia ini. Ma ana fid dunya illa karakibin istazalla tahta syajarah summa raha wa tarakaha. Apalah ada antara aku dan dunia ni, aku umatku samalah, kita semua di dunia ni, tidaklah kita ni di dunia ni melainkan hanyalah seperti pengembara yang berjalan penat, duduk bawah sebatang pohon, rehat sebentar, kemudian berjalan balik. Pohon tu ibarat dunia. Kita ni macam duduk kat pohon tu, nak betul-betul sekejap je ni, kemudian nak rehat, kemudian nak jalan meneruskan perjalanan yang lebih panjang lagi. Sebab tu kalau kita tengok kehidupan kat dunia ni macam mana, berapa dia punya kiraan dia. Di dunia kata a'maru ummati baina sitin wa sab'in wa aqallu may yajuzu zalik. Umur umatku di antara 60 hingga 70. Sikit je yang lebih. Lepas tu ni dunia. Kemudian barzakh berapa tahun? Kita pun tak tahu lagi. Sebab apa? Masih lagi ada orang duduk dalam kubur lagi sekarang ni. Ada orang yang lebih lama meninggal daripada hidup dia kan, duduk dalam kubur lagi. Tak tahu dah beribu tahun, juta tahun, belum lagi kebangkitan, belum berlaku lagi. Umur dekat dunia mungkin berapa tahun je. Jadi ini alam barzakh. Yang ketiga, mahsyar. Mahsyar, kita akan bangkit dan akan berdiri berapa? Dalam hadis 50,000 tahun pula. Jadi kalau ikutkan, berapa panjang sangat hidup kat sini ni, nak bandingkan lepas tu jauh lebih panjang. 50,000 bangkit saja, dan kita akan berdiri. Sebab itu ketika ini manusia akan minta syafaatul uzma. Yang boleh beri ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mahsyar, kemudian barulah hisab dan seterusnya. Yang keempat, syurga atau neraka ni kekal. Jadi demikianlah ringkas dulu sampai sini tentang kehidupan dan kematian kita. InsyaAllah nanti kita sambung lagi liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan dengan ayat seterusnya nanti insyaAllah. Sampai sini dulu. Qul qouli hadza astaghfirullah azim li wa lakum. Jazakumullah khairan kepada semua yang sudi mendengar, hadir. Dan kita ada orang bagi makan di luar siapa? Ada kenduri. Kita sepatutnya kita doakanlah. Orang bagi makan ni antara sunnah Nabi Namai doakan, boleh ikut saya doa. Apa dia?
Lupa dah doa dia. Apa dia? Allahumma at'im man at'amana wa asqi man saqana. Itu antara doa ringkas. Ya Allah, berilah orang makan kepada orang yang beri kami makan, dan berilah minum kepada orang yang beri kami minum. Itu ada sunnah kita doakan kepada orang tersebut. Baik, jadi sekadar itu dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min du'a'in la yusma'. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.